Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3 Istiqamah? Pada hari ini uh, kita teruskan dalam kelas Sirah Kafah tahun 3. Jadi hari ini Mukadimah akan masuk pengajaran hari ini adalah tajuk yang terakhir sekali, iaitu tentang Isra' dan Mi'raj. Sebelum Mukadimah teruskan pengajaran Mukadimah minta anak-anak bersedia dengan buku Kafah dan boleh buka muka surat 60. Muka surat 60 tajuk tentang Isra' dan Mi'raj. Okey, Mukadimah akan terangkan perkara-perkara penting daripada buku kamu tu. Mukadimah dah ringkaskan sebagai isi-isi yang antum boleh faham dengan jelas. Jadi Mukadimah akan terangkan secara jelas berdasarkan slide yang Mukadimah dah buat. Okey, kita mulakan. Tajuk pertama tentang Isra' dan Mi'raj adalah pengertian Isra'. Apa itu pengertian Isra'? Nabi Muhammad dibawa berjalan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dan kembali semula ke Mekah pada hari berikutnya. Ini adalah pengertian Isra'. Maknanya kalau kita nak secara ringkas, apa itu Isra'? Isra' ini adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah Nabi Muhammad dibawa naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Kat mana Sidratul Muntaha ni? Dibawa naik ke langit. Jadi Isra' dan Mi'raj ni dia ada dua tempat yang Rasulullah lalui. Yang pertama tadi Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa tadi terus naik ke Sidratul Muntaha. Okey, kita teruskan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam mana peristiwa ini berlaku? Peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah. Peristiwa ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 baginda bergelar Rasul. Peristiwa ini adalah mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Okey, dia adalah mukjizat. Kenapa Allah datangkan peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kerana untuk menggembirakan hati Rasulullah. Kerana pada tahun itu Rasulullah menghadapi tahun yang penuh duka cita. Dia ada kisah dia, kan? Okey, dengan peristiwa ini bertambahlah keyakinan dan ketabahan baginda untuk mengharungi tentangan dan cabaran dalam dakwahnya. Sebelum ni Rasulullah dia sangat sedih, tapi bila Allah datang ke peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia rasa semangat, dia rasa sangat kuat untuk dia teruskan dakwah dia walaupun banyak cabaran. Pada malam berlakunya Isra' dan Mi'raj, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril membawa Nabi ke langit. Malaikat Jibril turun ke bumi membawa baginda dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menaiki burak. Ini proses pertama. Allah telah memerintahkan malaikat untuk turun untuk bawa Rasulullah, bawa Nabi Muhammad ni ke langit. Menaiki apa? Menaiki burak. Bagaimana keadaan burak? Burak ini adalah sejenis binatang lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada unta. Bergerak sangat cepat, bergerak sepantas mata memandang. Nak katalah burak ini sangat laju. Kalau kita kelip mata je, buka mata dia dah sampai dah tempat yang dituju. Nak cakapnya betapa lajunya binatang yang bernama burak ini. Okey, kita nak masuk kisah dada Nabi di belah. Kita masih dalam cerita Isra' dan Mi'raj.
tadi proses pertama tadi, Allah memerintahkan malaikat bawa naik Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum naik burak tadi, sebelum Rasulullah dibawa naik burak, sebelum dia masuk, dia pergi ke Masjidil Aqsa ni, dia masih di Masjidil Haram. Sebelum dia nak bergerak ni, dada Nabi telah dibelah. Apa sebab dada Nabi dia telah dibelah? Kita tengok kisah dia. Sebelum perjalanan, Malaikat Jibril telah membelah dada Nabi dan menyucikan hati baginda dengan air Zam-Zam. Baginda tidak merasa sakit walaupun sedikit semasa dadanya dibelah. Selepas itu, Malaikat Jibril telah memenuhkan dada Nabi yang telah dicuci tadi dengan iman dan hikmah. Ingat anak-anak, dada Nabi yang telah dicuci dengan air Zam-Zam tadi telah dimasukkan iman dan hikmah. Dia bukanlah iman tu seketul benda, tidak. Kita pun tak tahu macam mana bentuk dia. Yang tahu hanyalah Rasulullah dan malaikat yang ada bersama dia pada masa itu. Kemudian malaikat mencantum kembali dan hati dada Rasulullah tadi telah pulih seperti biasa. Sekejap je proses tersebut. Okey. Selepas habis dia dah cuci dah dada Rasulullah tadi, maka baginda solat 2 rakaat di Masjidil Haram. Selepas solat, baginda terus menaiki burak. Menaiki burak dan terus bertolak ke Masjidil Aqsa. Okay, ini proses yang seterusnya. Okay, maknanya ulang balik tadi, malaikat turun nak bawa Rasulullah. Kemudian sebelum dibawa, dia telah cuci dada Rasulullah dengan air Zam-Zam dan dimasukkan iman dan hikmah. Kemudian Rasulullah solat dan Rasulullah dah habis solat terus bergerak menaiki burak menuju ke Masjidil Aqsa. Okey, Nabi Muhammad diisra' ke Baitul Maqdis. Sekarang kisah dia dekat Baitul Maqdis pula. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, baginda diperlihatkan dengan berbagai-bagai peristiwa bersejarah. Peristiwa bersejarah maknanya peristiwa yang sebelum ini, yang Nabi tak lalui zaman tu. Apakah peristiwa tersebut? Dia telah dapat melihat peristiwa tersebut, iaitu kisah Nabi Musa AS. Nak cakapnya, sepanjang dia naik burak tu nak ke Masjidil Aqsa tu, dia boleh dapat melihat bagaimana kisah Nabi Musa AS. Dia dapat melihat bagaimana kisah Nabi Isa AS. Dan dia dapat melihat bagaimana kisah Masyittah dan Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Dan terakhir sekali, Rasulullah juga telah diperlihatkan peristiwa yang akan terjadi pada masa akan datang. Maksudnya, pada masa kita ni lah. Sebab itulah apa yang berlaku di akhir zaman ni, ada hadis-hadis Rasulullah, sebab Rasulullah telah diperlihatkan oleh Allah sebelum itu. Okey, seterusnya sampai di Masjidil Aqsa, dia dah tengok dah peristiwa-peristiwa tadi, dia sampai kat Masjidil Aqsa, burak ditambat di sekitarnya. Dia tambat burak tadi, takut burak tu lari, dia tambat. Kemudian apa Rasulullah buat? Kemudian baginda dan malaikat memasuki ke dalam Masjidil Aqsa. Ni kita banyak fokus pada Masjidil Aqsa kan, yang mana sekarang ni Masjidil Aqsa telah menjadi menjadi adalah milik Palestin, tetapi dia telah ingin dirampas oleh Israel. Inilah kisah yang patut anak-anak tahu. Kenapa kita kena perjuangkan Masjidil Aqsa? Kenapa kita kena bantu Palestin? Okey. Di dalam masjid itu, baginda melihat. Apa yang baginda melihat? Para nabi, ada yang berdiri, ada yang rukuk dan ada yang sedang sujud. Ada nabi kat dalam masjid tersebut. Sedangkan masa tu Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nampak tak betapa Allah bagi mukjizat ni kepada Nabi Muhammad? Dia boleh tengok kisah Nabi terdahulu, dia boleh duduk solat bersama dengan Nabi-Nabi yang ada kat dalam masjid tersebut. Kemudian azan berkumandang dan diikuti dengan qomat. Masa dia masuk, ada Nabi yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud kan. Semua Nabi-Nabi ni dia solat. Kemudian azan berkumandang dan diikuti iqamat. Okey.
Baginda solat 2 rakaat bersama siapa? Bersama Nabi. Nabi-Nabi tadilah. Baginda menjadi imam kepada mereka semua. Subhanallah. Macam mana Nabi masuk ke dalam masjid tadi, lepas tu dia tengok Nabi-Nabi yang lain ada. Lepas tu bila azan je, dia pula yang jadi imam kepada Nabi-Nabi yang ada kat dalam masjid tu. Sebab itulah Rasulullah ini adalah insan terpilih oleh Allah, kekasih Allah. Macam mana Allah muliakan dia, kan? Okey, selesai solat, baginda diberikan 2 jenis minuman. Ni dah habis solat. Dia telah diberikan 2 jenis minuman oleh malaikat tadi. Apa minuman pertama? Arak. Dan minuman yang kedua susu. Allah mak silap ya maklimah ni susu. Sekejap maklimah betulkan balik. Nanti kan anak-anak salah pula je. Sekejap biasalah bila dah buat macam ni ada je kesilapan dia. Okey, maklimah betulkan balik minuman pertama tadi dia bagi apa? Arak. Dan yang kedua dia bagi susu. Jadi manakah yang Rasulullah ambil? Okey. Lantas baginda memilih air susu sebagai minuman. Malaikat Jibril pun berkata pada baginda, Tuan adalah di atas fitrah. Seandainya Tuan memilih arak, nescaya akan sesatlah umat Tuan. Maknanya Rasulullah tadi dia pilih tu dah cantik, dah betul dah. Dah betul dah Rasulullah pilih tadi, iaitu air susu. Malaikat kata apa? Kalau Rasulullah pilih arak tadi, maknanya umat dia pasti akan sesat. Sebab itulah kita jadi umat Nabi Muhammad ni, kita kena ikut apa yang Rasulullah dah bawa, Rasulullah dah ajar. Sebab Rasulullah ni adalah orang yang mulia dan dia membawa wahyu dari Allah. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menunggang burak naik ke langit pertama hingga ke langit yang ketujuh. Okay, dah solat tadi, dah dia minum kan. Lepas tu dia pun naik balik burak dan bergeraklah dengan malaikat naik ke langit pertama hinggalah langit ketujuh. Inilah kisah dia Isra' dan Mi'raj. Okey, apa yang ada dekat langit sepanjang dia melalui langit tadi? Okey, baginda berjumpa dengan nabi-nabi berikut. Setiap langit tu ada nabi-nabi yang Rasulullah jumpa. Siapakah dia? Ni dalam buku Nabi-nabi berikut. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Okey, dalam banyak-banyak nabi ni ada satu nabi yang dia letak 2 orang. Yang lain semua seorang. Kenapa? Okey, kalau kita tengok tadi kan nombor 2, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Okey, Nabi Isa tu sebab Allah tak matikan dia lagi kan. Dia sebenarnya masih hidup dan berada di atas langit dan dia akan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat-umat Islam yang beriman daripada Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj nanti itu kisah dia. Sebab tu Nabi Isa ni dia masih berada di langit dan dia akan turun berjuang bersama-sama umat Islam di akhir zaman nanti. Okey, ini adalah salah satu gambaran sepanjang Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Macam mana proses dia? Okey, dia mula yang ni Selepas melewati 7 lapis langit, baginda ke Sidratul Muntaha. Kemudian ni maknanya buat anak panah anak panah dia daripada sini ke sini. Baginda menghadap Allah dan menerima perintah solat fardu sebanyak 50 waktu. Bukan 50 rakaat tapi 50 waktu. Satu waktu ada banyak rakaat kan? Ada 4, ada 3. Jadi dekat sini 50 waktu. Atas permintaan baginda, Allah mengurangkan bilangan tersebut menjadi 5 waktu. Sebabnya Rasulullah ni dia tahu dah, dia boleh bayangkan akan datang ni umat dia ni susah nak solat kalau 50. Akhirnya dia berunding dengan Allah. Last sekali Allah bagi dia sebanyak 5 waktu untuk umat dia mengerjakan solat. Baginda turun ke Masjidil Aqsa, seterusnya kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh. Inilah kisah dia. Lepas dia berunding, akhir sekali Allah bagi dia pilihan yang paling last sekali, iaitu 5 waktu 1 hari.
Akhirnya Rasulullah dah tak nak tawar lagi, tawar menawar dengan Allah. Dia rasa dah cukup dah banyak tu. Kemudian baginda pun turun ke Masjidil Aqsa, seterusnya kembali ke Masjidil Haram sebelum subuh. Nampak tak? Dia bergerak malam tu, lebih kurang 1 hari je dia bergerak. Malam dia gerak, sebelum subuh dia dah balik. Alhamdulillah, inilah kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi maklimah harap anak-anak semua faham. Maklimah terang tu pun tak terang, tak susah pun cerita dia, senang je. Maklimah tak nak banyak sangat bercerita, nanti kan anak-anak tak fokus. Jadi isi penting dalam ni, anak-anak kalau nak faham lagi boleh dengar banyak kali cerita ni. Okey, maklimah rasa setakat ini sahaja. Setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi maklimah harap anak-anak dapat makluman penting tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau kita hari tu kita dah buat sambutan Isra' dan Mi'raj, tapi sekarang ni tajuk ni ada dalam buku dan kita dapat lebih lagi ilmu ya. Jadi alhamdulillah maklimah rasa setakat ni sahaja. Kemudian maklimah nak terangkan pada anak-anak, nak minta pada anak-anak siapkan latihan muka surat 66 hingga habis buku ni. Okey, sekejap lagi maklimah akan hantar satu lagi video, iaitu video latihan dalam buku aktiviti. Maklimah terangkan macam mana nak jawab latihan. Jadi anak-anak lepas tengok video penerangan Isra' dan Mi'raj, anak-anak boleh tengok video macam mana nak buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Maklimah minta maaf kalau ada kekurangan. Jadi maklimah ucapkan, maklimah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.